Baik, kita boleh mulakan Suratul A'raf mulai ayat 92. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-waqala, dan telah berkata ia. Silap. 92 kejap. Silap. 92. Allazina, yaitu orang-orang yang kazzabu, telah mendustakan mereka, Syu'aiban, akan Syu'aib, ka'allam, seolah-olah tidak, Yagnau, mereka tinggal, fiha, di dalamnya. Allazina, orang-orang yang kazzabu, telah mendustakan mereka, Syu'aiban, akan Syu'aib, kanu, adalah mereka, hum, merekalah, al-khasirin, orang-orang yang rugi. Ayat 93. Fatawalla, maka telah berpaling ia, anhum, dari mereka, waqala, dan telah berkata ia, ya qaumi, wahai kaumku, laqad, demi sesungguhnya, ablaghtukum, telah aku sampaikan kepada kamu, risalati, akan risalah Rabbi, Tuhanku, wa nasahtu, dan telah menasihatkan aku, lakum, bagi kamu, fakaifa, maka bagaimanakah, asa, telah berputus asa ia, asa ni mudhari, aku berputus asa, aku bukan telah, aku berputus asa, bracket bersedih, ala qaumi, atas kaum, kafirin, orang-orang yang kafir. Baik, saya semula. Kaum Nabi Syu'aib yang sombong dan menentang keras terhadap Nabi Syu'aib dan mau
mengusir Nabi Syuaib. Akhirnya Allah turunkan gempur, sehingga kaumnya yang tidak beriman ini mati bergelimpangan di kampung halaman mereka. Alladzina kazzabu Syuaiban, yaitu orang-orang yang telah mendustakan mereka akan Syuaib. Ka'an lam yaghnau fiha, seolah-olah tidak mereka tinggal di dalamnya. Kampung halaman itu senyap sunyi, hanya tinggal mayat-mayat bergelimpangan. Seolah-olah satu perkampungan yang tak didiami oleh manusia. Macam itulah terjadinya kepada kaum Nabi Syuaib. Alladzina kazzabu, orang-orang yang telah mendustakan mereka Syuaiban akan Syuaib. Kanu adalah mereka, hum merekalah, al-khasirun, orang-orang yang rugi. Kematiannya di sisi Allah adalah kematian yang paling rugi, dan Allah tempatkan mereka dalam neraka Jahannam. Itulah tempat tinggal mereka yang kufur. Ya. Jadi akhir sekalinya ialah azab Allah menimpa mereka, yang disebab kekerasan mereka terhadap Rasul mereka, yaitu Nabi Syuaib. Fatawalla anhum, maka telah berpaling ia dari mereka, iaitu Nabi Syuaib. Berpaling di sini makna meninggalkan kampung halaman yang sudah senyap sunyi. Wa qala, dan telah berkata ia, ya qaumi, wahai kaumku. Ya, Nabi Syuaib sambil berkata apa? Wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalati rabbi. Wahai kaumku, demi sungguhnya telah aku sampaikan kepada kamu akan risalah-risalah Tuhanku. Wa nasahtu lakum, dan telah menasihatkan aku kepada kamu. Itulah kata-kata yang Nabi Syuaib sebutkan sambil dia meninggalkan kampung halaman itu. Jadi dia kata, aku dah sampaikan, wahai kaumku. Maknanya cakap ni ditujukan kepada orang-orang yang sudah mati itu, tapi didengar oleh pengikut-pengikutnya yang setia dengannya. Aku sudah sampaikan risalah-risalah Tuhanku. Aku dah nasihatkan kepada kamu. Wa kaifa asa ala qaumin kafirin, maka bagaimanakah aku putus asa atau aku bersedih atas kaum orang yang kafir. Mana Nabi Syuaib tak sedih langsung kematian kaumnya, kerana kekufuran mereka. Macam kita dengar kadang kalau orang baik meninggal, sedih kita, terharu kita, kadang boleh mengalirkan air mata. Tapi kalau dengar mereka yang zalim, yang jahat, bila mati, kita tak rasa sedih. Dalam hati suka ada, sedih tak ada. Macam itulah yang diterangkan dalam ayat ini. Macam mana Nabi Syuaib rasa tak sedih. Buat apa aku sedih? Macam itulah bahasanya. Buat apa aku nak sedih dengan kematian kaum yang kafir. Nabi Syuaib tak sedih pun. Macam itulah. Bersama lagi ayat 94. Wama, dan tiada. Arsalna, telah kami utuskan. Fi qaryatin, pada satu negeri.
min nabiyin daripada nabi, illa melainkan, ahozna telah kami timpakan, ahlaha akan ahlinya, bracket penduduknya, bil ba'sa dengan beberapa ba'sa dengan beberapa kesusahan, waddarra dan beberapa bahaya, la'allahum mudah-mudahan mereka yatadarra'un mereka merendah diri, tadarru' merendah diri. Ayat 95, summa kemudian, badalna telah kami tukarkan, makanas sayyi'ah tempat yang buruk, al-hasanah akan yang baik, hatta sehingga afau telah menjadi banyak mereka, telah menjadi banyak mereka, waqalu dan telah berkata mereka, qad sungguh, masa telah menyentuh ia, aba'ana akan bapa-bapa kami, darra oleh beberapa bahaya, dalam bracket penderitaan, wassarra dan beberapa kegembiraan, dalam bracket kesenangan. Fa'ahaznahum maka telah kami kenakan, dalam bracket seksa, akan mereka, baghtatan secara tiba-tiba, wahum walhal mereka, la yash'urun tidak mereka sedar.
Biasa mak semula. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin, dan tiada telah kami utuskan pada satu negeri daripada nabi, illa melainkan ahosna telah kami timpakan ahlaha akan ahlinya, yakni penduduknya, bil ba'sa, dengan beberapa kesusahan, waddarra, dan beberapa bahaya atau penderitaan, la'allahum, mudah-mudahan mereka, yatadarra'un, mereka merendah diri. Allah SWT mengutuskan dalam satu negeri itu seorang nabi. Tapi kedatangan nabi ini, mereka telah dustakan, atau kaum itu telah dustakan nabi itu. Melainkan Allah timpakan kepada penduduk itu beberapa kesusahan. Contohnya ialah kesusahan hidup, kefakiran, kurang bekalan makanan, dan juga darra, dan beberapa bahaya penderitaan seperti sakit contohnya, sakit yang menular, ataupun dikatakan sebagai wabak, sebab kalau wabak ni, penyakit dia merangkumi ramai manusia. Kalau penyakit-penyakit biasa kadang hanya seorang saja, tapi kalau sebut wabak, itu sampai satu negeri, satu negara pun boleh. La'allahum yatadarra'un, mudah-mudahan mereka merendah diri lalu beriman dengan azab yang Allah timpakan itu, memberi kesedaran buat mereka. Mudah-mudahan mereka merendah diri, yakni beriman. Summa badalna makana sayiatil hasanah, kemudian telah kami tukarkan di tempat-tempat yang buruk akan yang baik. Maknanya, sesudah daripada azab yang menimpa, Allah datangkan kebaikan. Daripada fakir, jadi kaya. Yang sakit, dah jadi sehat. Hatta afau, sehingga telah jadi banyak mereka. Mana berkembang balik. Wa qalu, dan telah berkata mereka, qad masa'aba anad-darra was-sarra, dan telah berkata mereka yang kufur nikmat ini, dia kata apa? Sesungguhnya telah menyentuh ia oleh bapa-bapa kami, akan bapa-bapa kami oleh beberapa kesusahan atau penderitaan dan beberapa kesenangan. Maknanya, generasi yang dah jadi banyak ni, dia tak ingat lagi macam mana Allah Ta'ala menurunkan azab kepada kaumnya yang sebelum itu. Dan mereka sudah diberi nikmat semula, mereka lupa nikmat Allah berikan kepadanya. Macam kita dengan dulu Aceh. Aceh kan ditimpa malapetaka yang dikatakan tsunami. Beribu-ribu orang mati. Mayat bergelimpangan sana dan sini. Yang di Aceh. Bergelimpanganlah mayat di sana sini. Mayat diambil. Dengan tidak ada kesopanan lagi dah. Macam kutip sampah, dah terlampau banyak. Dimasukkan dalam satu lubang. Sampai disebut sebagai kubur besar. Kubur besar ni campur aduk lah. Yang Muslim ke tak Muslim ke, semua masuk situ. Jadi, generasi ni
generasi yang tertinggal, yang terlepas daripada azab tu, atau yang terselamat, dah tinggal sedikit. Ya, tapi mereka terus meneruskan kehidupannya. Ya, daripada yang sedikit tadi, dapat bantuan itu, bantuan ini, ya mereka pun dia dah hidup semula, dah senang balik, dah membiak balik. Ya, jadi Aceh pun dah ya seperti yang ya dulunya, dah ramai balik. Tapi generasi ini ya yang kemudian ni, ya adakah dia masih mengingati lagi macam mana keperitan azab yang Allah turunkan kepada ya moyang-moyang mereka. Ya, jadi generasi ini ya dia tidak mengambil iktibar. Selepas tu okeylah, baru lepas daripada mana yang dah selamat tu, bersyukurlah dia, itulah inilah. Ya, nak bertaubatlah, macam-macam lah, nak jadi orang baik lah. Ya, nak beriman. Macam tu lah. Ya, tapi bila mereka dah ramai balik, ya mereka sudah ya lupa ya segala apa yang berlaku. Ya. Di antara mereka ada yang nak minum arak balik, ya. Ada melakukan maksiat-maksiat lagi, ya. Jadi apa kata mereka? Ni yang kata mereka ni, yang generasi kemudian ni, ya, yang tak merasai peritnya azab yang ditimpa oleh moyang-moyang mereka. Wa qalu, dan telah berkata mereka, qad masa'aba anad-darra was-sarra. Katanya, ya, setelah berkata mereka, sungguh telah menyentuh ia akan bapa-bapa kami oleh beberapa ya kesusahan dan beberapa kesenangan. Ya. Apa maksudnya? Alah, ni biasalah, bapa kita pun dulu merasai susah senang. Ya. Jadi ya kadang ya aman, kadang tak aman. Jadi dia anggap macam itulah, macam ringan je. Ya. Padahal nak diikutkan peninggalan-peninggalan itu dikekalkan di Aceh untuk dijadikan sebagai iktibar. Contohnya kapal besar, ya, yang masih terlantar di tengah daratan, masih dikekalkan. Ya, bot-bot yang tersangkut dalam atas bumbung orang pun masih dikekalkan. Ya. Apa lagi yang dikekalkan lagi? Ya. Kubah yang tercampak begitu jauh, ya, kubah masjid pun masih dikekalkan untuk jadikan lawatan. Kemudian dibuat lagi apa? Museum. Ya, museum untuk mengingati tentang tsunami itu pun dibuat. Semua itu jadikan iktibar. Ya, tapi generasi kemudian ya tidak mahu mengambil iktibar macam mana dahsyatnya ya azab tsunami ini yang menimpa moyang-moyang mereka. Dan mereka dah ramai dah itu ini, ya mereka dah tak endah lagi. Alah, ni biasalah ni, mak ayah kita pun dulu pun merasai ya kesusahan ya dan juga kesenangan, ya diambil ringan. Fa'akhaznahum baghtatan, maka telah kami ya telah kami seksa akan mereka, atau telah kami kenakan akan mereka seksaan itu baghtatan, secara tiba-tiba. Boleh kita terjemah akhazna dengan makna kami telah kami seksa, ya. Maka telah kami seksa akan mereka baghtatan, secara tiba-tiba, wa hum la yash'urun, walhal mereka tidak mereka sedar. Ya, jadi ya generasi yang kemudian ini ya yang tidak mengambil iktibar daripada apa yang berlaku terdahulu, ya suatu masa Allah datangkan satu seksaan, ya azab, secara tiba-tiba yang mereka tidak sedari. Pada masa itu sempat ke nak bertaubat, sempat ke minta ampun. Kalau ya azab itu meragut semua nyawa, dapat ke dia nak bertaubat, nak beriman, nak beramal? Tak dapat. Ya. Inilah maksud daripada ayat ini, ya, kalau nak tahu. Ya. Jadi generasi kemudian kadang mengambil ringannya apa yang ya telah berlaku kepada ya kampung halaman mereka dahulu, ditenggelami oleh air.
ya, segala penduduknya ya tenggelam ya dalam gulungan air. Jadi semua itu patut dijadikan iktibar. Baik, sama lagi ya, ayat yang selanjutnya, walau dan jikalau. Anna bahwasanya ahlal qura, penduduk negeri, amanu, telah beriman mereka, wattaqau, dan telah bertakwa mereka, la fatahna, nescaya telah kami bukakan, alaihim, atas mereka, barakatin, beberapa keberkatan, minas sama, daripada langit, wal ardi, dan bumi, walakin, dan tetapi, kazzabu, telah mendustakan mereka, ba'akhaznahum, maka telah kami seksa akan mereka, bima, dengan sebab apa yang kanu, adalah mereka, yaksibun, mereka usahakan. Baik, saya masuk mula ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan jikalau bahwasanya penduduk negeri telah beriman mereka dan telah bertakwa mereka, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, nescaya telah kami bukakan atas mereka beberapa keberkatan daripada langit dan bumi. Ini janji Allah. Ya, kalau penduduk negeri itu beriman, penduduk negeri itu bertakwa, ya, iman kepada Allah dan Rasulnya. Takwa dengan arti kata memelihara diri atau menjauhi diri daripada perkara-perkara syirik dan kejahatan. Kalau penduduk negeri itu ada dua kepercayaan ini, yaitu beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki daripada langit dan bumi. Pintu rezeki daripada langit, Allah turunkan hujan daripada langit. Keberkatan daripada bumi, bumi akan subur, dan penduduknya tidak akan kekurangan bekalan makanan, daripada kemakmuran hasil mahsul kesuburan bumi itu. Ini janji Allah. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, rezeki akan melimpah ruah. Jadi beruntunglah kalau seandainya negeri kita ini tergolong dalam ayat ini. Kira beruntung dan bersyukur. Jangan kita lupa bersyukur kepada Allah. Kerana di tempat kita pun belum lagi
ada ya, orang-orang yang ya, seperti tempat lain yang benar-benar kebuluran, ya, nampaknya belum ada lagi ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan keberkatan yang datang daripada langit dan bumi ini ya sentiasa berkekalan untuk ahli bumi ini ya. Dan diterangkan lagi, walakin kazzabu, dan tetapi telah mendustakan mereka ya. Ahli bumi ini atau ahli negeri itu dia mendustakan Rasul ya. Fahaznahum, maka telah kami seksa akan mereka, bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang adalah mereka usahakan ya. Usahakan apa? Usahakan kejahatan tu ya. Perhatikanlah ya, negeri-negeri yang dikatakan sebagai ya, makmur kerana ramai ya, kalangan penghuni negeri itu masih banyak beriman ya, masih banyak bertakwa. Kita tengok ni contoh negeri Brunei yang dekat dengan kita ya. Kita lihat ya, tak pernah kita dengar perkara-perkara bergolak macam mana di tempat-tempat lain. Kita sentiasa mendengar keamanannya ya negeri Brunei ini, dan kita dengar kemakmurannya negeri Brunei ini ya. Sudah tentulah ya, daripada rajanya beriman dan bertakwa sampailah kepada rakyat jelatanya ya, mengikuti ya macam mana ya kebaikan pemimpinnya. Jadi ya, kita pun ya kena sampai kepada peringkat itu pun ya bukan senang ya. Ini pun bergantung kepada ya, pemimpin ya, yang mencorakkan rakyatnya macam mana. Kalau mencorakkan rakyatnya baik ya, maka jadi baiklah ia. Kalau mencorakkan rakyatnya ya, jadi jahat, maka rakyatnya akan lahirlah ya, kejahatan-kejahatan ya, macam itulah ya. Sebab itu bersyukur kalau negeri itu beriman dan bertakwa, sebab janji Allah turunkan kemakmuran atau keberkatan ya, rezeki ya, daripada langit dan bumi mencurah-curah. Baik, kita sambung lagi satu ayat lagi. Afa aminah, maka apakah telah beriman, ya, ayat 97 ya. Fa aminah, afa aminah, maka apakah telah merasa aman ia. Aman dengan iman ni tengok dia punya baris ya. Kalau amanah atau iman, kalau aminah atau aman. Macam kita jumpa ayat yang atas tadi, amanu. Amanu daripada amanah atau iman. Di sini aminah. Min bawah mi, aminah. Ya. Atau ya, aman maknanya. Maka apakah telah merasa aman ia. Maka apakah telah merasa aman ia. Ahlul qura, oleh penduduk negeri. An, bahawa ya'tiyahum, ia datang kepada mereka. Ba'suna, oleh seksaan kami. Bayatan, waktu malam. Wahum, walhal mereka, naimun, orang-orang yang tidur.
Semak semula. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahu ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah telah merasa aman ia oleh penduduk negeri bahawa ia datang kepada mereka oleh seksaan kami waktu malam, walhal mereka orang-orang yang tidur. Ya. Waktu malam ialah waktu manusia berehat, tidur dan tidak memikirkan lagi ya hal-hal ya luaran. Ya, bila dah tidur tu tak tahu lagi hal-hal luaran lagi. Dah tak nak fikirkan hal-hal luaran. Bila dipikirkan hal-hal luaran tak boleh tidur. Ya, dilupakan hal-hal luaran. Jadi tidur. Ya. Adakah merasa aman oleh orang-orang yang berdosa ni kalau waktu itu datang seksaan Allah? Ya, tiba-tiba ya dalam keadaan tidur datang seksaan yang tidak dapat nak dielakkan. Ya. Maka kita pun mati dalam keadaan maksiat contohnya. Adakah kita merasa aman? Sudah tentu tidak. Tapi akan merasa aman kepada mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, walaupun datang seksaan itu melandanya, ya, dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan ya jiwa yang tenteram. Ya. Jadi berbeza ya dengan orang yang mati dalam keadaan maksiat. Sudah tentulah ya, dia nak menghadap kepada Allah Ta'ala, ya, menghadap yang dalam keadaan jiwanya kotor. Ya. Sebab itu ini peringatan. Ya. Adakah penduduk negeri itu merasa aman? Ya, bila bahawa Allah datangkan azab datang pada waktu malam. Ya. Macam ada di Indonesia adalah di jalan nak pergi Padang ni, ada satu kawasan ni, perkampungan besar lah, perkampungan ni luas. Ya. Tapi biasanya kalau kita dengar letusan gunung berapi ya di atas bukit gunung ya biasanya. Tapi ini tidak disedari, letusan tu di tanah yang rata. Ya, dia meluap datangnya daripada tanah yang rata, waktu tu waktu malam. Orang tengah tidur. Jadi tiba-tiba lana tu yang meluap tu, lana tu terus merebak macam merebaknya banjir. Macam tu. Jadi penduduk kampung tu langsung tak boleh nak lari ke mana. Ya, dalam keadaan tidur. Ya, lana tu telah menenggelami perkampungan itu, luas perkampungan tu. Ya, dan siapa melawat kat situ boleh dilawati, tapi hanya di tepi jalan je lah, lawat dan tengok. Ya, bau belerang tu cukup kuat. Ya. Jadi kawasan tu dah tak boleh nak kita nak tanam apa-apa tak boleh. Ya. Bau belerang dan berair. Ya. Air dan bau belerang. Satu perkampungan habis. Ya. Bayangkan. Itu waktu malam lakunya. Ya, adakah kita merasa aman? Ya, tiba-tiba datang melanda azab yang demikian dalam keadaan jiwa kita kotor. Kalau jiwa kita dalam keadaan bersih, ya alhamdulillah, walaupun ya mati sama-sama dengan mereka yang kotor, tapi jiwa kita bersih. Tapi kalau jiwa kita kotor, ya macam mana? Ya? Inilah yang dikatakan ni, aman ke orang yang berdosa bila datang azab Allah secara tiba-tiba dalam keadaan waktu malam sedang tidur? Sudah tentu tidak aman. Baik ya, kita tandakan sampai ayat 98 dulu, 97, dan kita sambung dengan pelajaran sorof. Buka sorof ya.
Sorab ni bilangan berapa ya? Bilangan berapa tu? 7. Ya, betul tak? Bilangan 7. Nur. 7. Nak pastikan yang lain. Buka mic. Buka mic, tak dengar. Mudha'af. Mudha'af tu 7 lah. Okey, bab mudha'af ni bilangan 7 ni iaitu wazan fa'ala yaf'ulu. Jadi saya dah bagi contoh marra yamuru mururon, murra la tamurra, marun mamrurun, mamarun mimarun, murra yumarru. Ya. Baik, ya, kita sekarang buat terus tamrin qassa dengan makna menceritakan. Qassa yang kita sebut perkataan kisah. Ya. Tersebut al-kisah. Tersebutlah satu cerita. Ya. Jadi qassa mudhari'nya apa? Yakusu. Masdarnya qassan. Amar. Kusso. Nahi la takusso. Isim fa'il qassun. Isim maf'ul maksusun. Makan makossun. Zaman makossun. Alat mikossun. Ya, madi majhul kusson. Mudhari' majhul yukossu. Ya. Okey, betul. Nombor 2 dengan makna menolak. Ya, radda, menolak. Mardud. Ingat tak mardud? Itu isim maf'ul tu, mardud. Selalu disebut pada haji. Bila kursus haji, ya, haji mardud. Haji mardud ni haji yang ditolak, yang tak diterima. Ya, yang diterima haji apa? Haji mabrur. Ya. Penuh dengan kebajikan, mabrur. Ya. Okey, roda mudhari'nya yaruddu. Roda yaruddu. Masdar dia roddan. Amar rudda. Nahi la tarudda. Isim fa'il raddun. Isim maf'ul mardudun. Itu mardud. Isim maf'ul tu mardudun. Mardud. Makan maradun. Zaman maradun. Alat miradun. Ya. Madi majhul rudda. Mudhari' majhul yuraddu. Okey. Yang ketiga dalla yang berkaitan dengan perkataan dalil, ya. Mana penunjuk, ya, atau menunjukkan. Okey, dalla mudhari'nya dalla yadullu. Masdarnya dalan atau dalalatan. Ya. Amar dulla. Nahi la tadulla. La tadulla. Isim fa'il
Dalun. Isim maf'ul. Madlulun. Dalun madlulun. Makan. Madalun zaman. Madalun. Alat. Midalun. Madi majhul. Dulla. Mudhari' majhul. Yudallu. Okey. Nombor 4, syadda dengan makna mengikat. Syadda. Mudhari'nya apa? Yashuddu. Masdar dia? Syaddan. Amar? Syudda. Nahi? La tasudda. Isim fa'il? Syaddun. Isim maf'ul? Masdudun. Makan? Masyaddun. Zaman? Masyaddun. Alat? Misyaddun. Madi majhul. Syudda. Mudhari' majhul. Yusyaddu. Okey. Nombor 5, khassa yang kita sebut perkataan khusus. Khususon. Khusus. Ya. Menentukan ya. Khassa mudhari'nya yakhussu. Masdarnya khasson atau khususon. Amar khusso. Nahi la takhusso. Isim fa'il khassun. Isim maf'ul mahsusun. Makan mahassun. Zaman mahassun. Alat mikhassun. Madi majhul khusso. Mudhari' majhul yukhassu. Yukhassu. Okey, satu makna untuk mengikut wazan. Makna ikut wazan. Contoh menolak. Menolak. Kalau madi apa? Telah menolak ia. Kalau mudhari'? Ia menolak. Kalau masdar? Penolakan. Amar? Tolaklah oleh engkau. Nahi? Jangan engkau tolak. Isim fa'il? Yang menolak. Isim maf'ul? Yang ditolak. Isim fa'il? Isim maf'ul. Isim makan? Tempat menolak. Zaman? Masa menolak. Ya. Alat? Alat menolak. Ya. Madi majhul. Madi majhul. Telah ditolak ia. Mudhari' majhul. Ia ditolak. Okey, yang lain macam itulah cara memberi makna. Dan untuk akan datang ini bab masih lagi bab fa'ala yaf'ulu, ya, iaitu bab ajwab, ya, ajwab. Ajwab ni kita kena kenal dia punya fi'il mu'tal, hurufnya di tengah, huruf mu'talnya di tengah. Macam perkataan, ya, kita selalu sebut taubat. Taubat tu madi dia taba. Ta alif ba. Jadi huruf mu'talnya di tengah tu. Ta alif ba. Ya. Jadi mudhari'nya yatubu.
Masdarnya taubatan. Amarnya tub. Ya. Nahi la tatub. Isim fa'il ta'ibun, isim maf'ul matubun, makan matabun, zaman matabun, alat mitabun, madi majhul, tiba mudhari majhul yutabu. Dan ada tamrin ya yang mutalnya huruf mutalnya di tengah. Contohnya zaro makna ziarah. Ya saya dah postkan atau forwardkan dekat kita punya grup, nanti tengok dan boleh buat latihan ya. Tamrin yang ke-8 iaitu tasrif ajwab. Huruf mutal di tengah. Ya. Wazan dia fa'ala yaf'ulu. Wazan dia. Ya, wazan itu timbangan. Okey, sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah hari ini insya-Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim.